Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal bashar, salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ni'matihi wal wala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa amiran fi kitabihi al-munazzal ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah qulna liman lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah, sidang pendengar, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, pada hari ini diberkati Allah Ta'ala. Syukur takzim maha suci Allah atas nikmat Islam dan iman. Maka diizinkan kita pada hari ini nikmat pertemuan walaupun masih lagi dalam keadaan kita terhalang untuk kuliah seperti biasa. Namun apa yang kita usahakan ni melalui kuliah online secara bersiri, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua yang mengikuti kuliah ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang ringkas, iaitu amalan sunnah waktu subuh. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kerana Allah memberikan kita nikmat kepanjangan umur dan juga nikmat hidup. Dan seusai daripada kita diberikan kesempatan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada pagi tadi, kita mengucapkan kalimah memanjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Dan juga kita bersyukur dengan kita melafazkan, melazimi ucapan yang sangat hebat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, atas segala nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kita pada hari ini. Dan yang paling utama Allah beri kita ni iaitu nikmat yang tidak putus-putus, dan yang kita syukuri juga adalah ruang dan peluang, iaitu nikmat istiqamah di dalam beragama. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian, jadi bermula daripada pagi tadi sehinggalah pada saat ini, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala duduk dalam lingkungan kebaikan. Dan kita berharap lingkungan kebaikan ni memberikan kita ruang untuk kita kekal dengan amal kebaikan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah tajuk ni, jadi seusai daripada kita pagi tadi kita dibangkitkan, kemudian kita kesempatan melakukan solat subuh secara berjemaah, jadi banyaklah amalan-amalan sunnah di waktu pagi ataupun di waktu subuh yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Cuma hari ini saya berhasrat untuk berkongsi beberapa amalan yang utama. Walaupun kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Ini secara ringkas, walaupun banyak lagi amalan-amalan yang disunnahkan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, jadi kita sebelum subuh, jadi sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah melakukan salat sunat fajar. Salat sunat fajar, iaitu kata salat fajar ni sama dengan salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh, jadi sepakat kata ulama, jumhur menyatakan bahawa qabliyah subuh itu adalah salat sunat fajar, yang kita faham dia mempunyai keistimewaan dan peluang. Barang siapa yang melazimi dia, melakukan dia saban hari, dijanjikan Allah dengan pahala yang sangat besar. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri kesayangan Nabi SAW, kata dia, rakaatan ataupun rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, iaitu 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Riwayat daripada Imam Muslim. Apa maksud dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mana membincangkan tentang hadis ni, yang disebut dengan maksud wa ma fiha adalah
Dua rakaat solat ini dia lebih baik daripada dunia dan segala kesenangan yang kita kecapi dan kita nikmati dalam kehidupan kita di dunia. Jadi apa yang diisyaratkan pada sunnah ini, kalau boleh janganlah kita tinggalkan, dan walaupun di sisi mazhab kita menyatakan bahawa sunat ni adalah sunat yang sangat dituntut-tuntut, maka kita mengambil faham dan mengambil penting bahawa salat ini adalah salat salah satu salat sunat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah ulama berpandangan bahawa ada beberapa solat sunat yang Nabi takkan tinggal, sama ada ketika senang, lapang ataupun ketika Nabi dalam keadaan perang dan sebagainya. Maksudnya dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan lapang ataupun tegang, ada solat-solat sunat yang Nabi tunjukkan keutamaannya berbanding solat-solat sunat yang lain. Antara yang disebut adalah solat sunat fajar, dan antara lainnya ulama kata adalah solat sunat witir. Jadi kita mudah faham bahawa solat sunat fajar ni solat permulaan, ada pun solat witir adalah solat penutup bagi seluruh solat pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan, kita mengambil faedah dan daripada solat ni, maka solat sunat fajar kita lazimilah saban waktu ketika mana kita diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala. Dan sedikit nota yang saya tuliskan di sini, nota malah disebabkan nilainya yang begitu tinggi. Dalam mazhab Abu Hanifah, mereka solat ni hampir wajib. Hampir wajib ni maksudnya apa? Sebelum mereka menunaikan solat fardu subuh, yang digalakkan kepada pengikut ataupun orang yang berfahaman memegang mazhab Abu Hanifah, bahawa ini di antara solat sunat yang sangat dituntut-tuntut dan kebiasaannya mereka tidak meninggalkannya. Dan disebabkan begitu tinggi nilainya dalam agama, disunatkan mengqadakkan. Buat solat ni boleh diqadak. Jadi kalau kita datang ke masjid, ada masa kadang-kadang kita sampai imam dah solat, ada masa kadang-kadang kita sampai kebarangkalian kita masbu pada rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Jadi seusai daripada kita mengerjakan solat subuh, sangat digalakkan juga untuk kita mengqadakkan solat ini. Boleh, tak ada masalah. Jadi lepas walaupun secara faham kita biasa dengar tidak ada solat selepas daripada solat subuh, adapun begitu ulama kata solat ini boleh diqada, boleh gantilah. Jadi kalau ada orang, kalau kita pergi masjid ataupun di surau, kita tengok orang tu sembahyang seusai selepas daripada dia solat subuh, maka dia solat sunat. Kita tengok, kita jangan marah dia lah, jangan kita cakap yang bukan-bukan, sehinggalah kita bertanya, barangkali mereka ada di kalangan mereka yang sedang mengqadak solat ni tadi. Jadi diizinkan. Dan sekiranya terlewat waktunya, sama ada setelah selesai solat subuh ataupun setelah terbit matahari. Jadi nak cerita faedah dia, sebab hadis tu kata khairum minad dunya wa ma fiha. Ada orang dia boleh bangun pagi dah, bangun seawal 4 pagi, bangun seawal 3 pagi, 5 pagi. Ada yang bangun semata-mata ingin menunaikan rutin ataupun meneruskan kehidupan dan menunaikan rutin kehidupan mereka seperti biasa, pergi bekerja kan, ataupun terpaksa menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi ada orang yang dia ambil kesempatan untuk menunaikan solat ini, dia sangatlah besar faedah kepada diri dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Kita mencari dunia, yang dunia ni hanyalah penuh keterbatasan, ada limitasi. Adapun dengan melakukan solat ni, ganjaran yang dijanjikan Allah kepada mereka yang seringkali menjaga akan ia, maka diberikan kebaikan dan juga pahala yang sangat besar. Dan dalam solat ni juga ada sunnah yang ditunjukkan baca 2 surah. Hadis ni daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, aku pernah dengar ketika mana Nabi solat fajar, yang dinyatakan bacalah surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Jadi kedua-dua surah ni menceritakan tentang penting menjaga iman dan memantapkan akidah. Ataupun boleh juga dilazimi dengan kita membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, dan juga surah Al-Fil. Itu pun tidak ada masalah. Ataupun sebarang surah-surah yang lain lah. Okay, yang seterusnya, amalan yang ni kalau boleh kita jaga sangat lah, iaitu salat subuh berjemaah, terutamanya bagi kaum lelaki.
pahala solat subuh ni hebat lah, hebat. Dan di antara solat jemaah yang paling dituntut. Solat jemaah ni semua solat fardu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i agar kita digalakkan sangat berjemaah. Ya? Solat jemaah yang paling afdal solat Jumaat. Ni kita masa fasa PKPP ni nak pergi solat Jumaat kena isi borang. Kan? Ada terpaksa mendaftar dan sebagainya, dan alhamdulillah buat masa ni masjid dah dibuka secara berperingkat-peringkat dan ada setengah masjid yang dah mula boleh walk in, boleh kita pergi terus kan. Terutamanya solat fardu 5 waktu tidak ada masalah, cuma masih lagi ikut SOP lah, dan kena bawa ikut SOP. Cuma saya nak sebut solat jemaah yang paling afdal ni solat Jumaat. Yang keduanya solat subuh hari Jumaat. Solat subuh hari Jumaat. Ini dinyatakan dalam hadis daripada Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ada hadis tu disebut di antara solat subuh yang afdal adalah solat subuh pada hari Jumaat. Kerana di situ ada kebaikan sehingga Nabi tunjuk sunnah hebat dalam solat subuh tu ada bacaan 2 surah. Pertama surah As-Sajdah, yang keduanya surah Al-Insan. Jadi ini 2 bacaan surah yang biasa tiap-tiap hari Jumaat dibaca oleh imam. Bukan sekadar kita sujud sejadah, berbetulan pula ketika mana dibacakan surah Sajadah adalah ayat sejadah di dalam surah tersebut, maka kita sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Yang keduanya solat subuh hari-hari biasa. Yang ketiga tadi solat Jumaat, solat subuh pada hari Jumaat, solat subuh pada hari biasa. Ni nak ceritanya paling penting antara solat yang sangat digalakkan untuk kita jagalah keutamaannya untuk didirikan secara jemaah. Yang keempat solat Isya. Solat Isya. Sebab dulu tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Kalau kita nak tengok ciri-ciri di antara orang tanda orang munafik adalah mereka meninggalkan jemaah subuh dan meninggalkan jemaah Isya. Sebab adalah sebab dulu biasanya orang munafik ni dia sembahyang sebab dia ingin menunjuk-nunjuk. Zuhur ni waktu dia terang, waktu orang nampak, waktu tak ada terhalang. Adapun solat Isyak ni waktu malam, dan juga waktu subuh, juga waktu siang ataupun waktu pagi yang sangat masih gelap. Jadi bila dia tak hadir, orang tak nampak. Jadi sebab orang munafik ni dia beramal sebab dia ingin menunjukkan, memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Itu sebab Nabi kata salah satu ciri-ciri orang munafik ni dia tak hadir solat jemaah. Cuma jangan kita ni kecam lah kan. Ada orang kadang-kadang dia terhalang untuk hadir solat Isyak dengan solat subuh, jangan kita kata dia munafik pula. Dan cuma Nabi bagi isyarat, bagi pedoman. Kalau orang yang sering meninggalkan solat subuh dan meninggalkan, takut-takut nifaq ataupun rasa sifat itu akan lekat pada hatinya. Kita na'udzubillah min zalik, kita minta dihindarkan. Yang seterusnya solat asar. Solat jemaah asar, kemudian baru solat jemaah zuhur, dan kemudian solat jemaah maghrib. Apapun solat fardu 5 waktu ni adalah solat yang sangat-sangat digalakkan, dituntut untuk dilakukan secara jemaah. Cuma ringkasnya saya nak sebut keutamaan solat subuh ni dan juga pahalanya yang disebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis daripada Sayyidina Uthman ibnu Affan. Disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan salat Isyak berjemaah, maka dia seolah-olah telah mendirikan ibadah setengah ataupun separuh daripada malam dia. Dan hadis ini disambung dengan perkataan wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Disebut dalam hadis ni juga, dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjemaah, malam tadi dia hadir salat Isyak, dia dapat separuh malam. Pagi esok dia hadir salat subuh berjemaah, maka di sana kata Nabi SAW, dia dapat pahala salat malam sepanjang malam. Ini di antara keutamaan ni tuan-tuan. Ini keutamaan umat Muhammad SAW, iaitu amalan yang sedikit tapi pahala dia maha hebat. Dan inilah di antara keutamaan. Dan yang lain-lainnya, ada satu hadis juga keutamaan kita melazimi untuk mengerjakan solat jemaah di masjid. Nabi ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW,
Ada dua hadis yang boleh saya kongsikan. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Idza ra'aitumu ar-rajulu ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kau lihat orang tu berulang-alik ke rumah Allah Taala, kau jadi saksi ke atas dirinya bahawa dia beriman kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok orang ni seringkali melazimi, seringkali kebiasaannya hadir ke rumah Allah, kita yang melihat ni secara zahir kita nilai bahawa orang ni betul-betul beriman. Jadi macam mana dikukuhkan bahawa tanda iman tu? Allah berfirman di dalam Quran, wa qala azza wajal, kata Abi Sa'id daripada hadis tu dia dengar daripada Nabi, kata Nabi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang mengimarahkan rumah Allah Taala. Jadi biasa orang pergi masjid ni, orang solat jemaah dengan tujuan untuk mengimarahkan rumah Allah Taala, bahawa benarlah dia beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Kenapa disebut Allah dan hari kiamat? Okey, puan-puan, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita akan jumpa Allah ni pada hari kiamat. Jumpa Allah pada hari kiamat. Jadi segala apa yang kita usahakan, kita kerjakan, kita buat di muka bumi ni nanti akan ditanya, akan dihisab, dihitung di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang pada hari itu kita percaya tidak ada raja yang paling berkuasa melainkan Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin, raja ataupun Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ataupun terjemahannya yang lebih baik, Maliki yaumiddin, raja ataupun Tuhan yang menguasai hari agama. Jadi kenapa disebut hari pembalasan? Ulama kata gini, pembalasan dengan makna pada hari tersebut Allah Ta'ala akan hitung sesuatu tu hanyalah dengan neraca keadilan itu atas nama agama. Jadi ada orang beramal, kalau hari ni walaupun banyak amalnya, tapi kalau bukanlah dibulatkan usaha dan niat itu kerana Allah, maka pada hari tersebut habban mansura, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi apa yang kita usahakan ni di dunia ni tuan-tuan, maka semata-matalah hanyalah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, dan juga tujuan kita mencari keredaan Allah Ta'ala. Dan jadi ni kita jagalah sangat-sangat. Okey, yang keduanya hadis. Nabi pernah tunjuk beberapa amalan yang berkait dengan solat ataupun amalan-amalan keutamaan hadir ke rumah Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi, riwayat Imam Muslim juga, Nabi pernah tanya kepada sahabat, ala adullukum ala yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Hendakkah kalian aku tunjuk beberapa amalan yang amalan ni boleh mengampunkan kamu dan mengangkat darjat kamu di sisi Allah Ta'ala? Lalu berkata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, maka wahai Rasulullah, nyatakanlah ia kepada kami, kalau boleh beritahu kami. Lalu Nabi sebut beberapa amalan. Dalam hadis tu kata 3 amalan yang utama. Kata Nabi SAW, isbahul wudu alal makarih, engkau menyempurnakan wuduk di kala suka. Kan? Kita biasa bangun pagi, bangun subuh ni sukarlah banyak halangan. Nak bangun susah, kadang nak kono air, nak mandi pun susah dah. Kan? Sejuk lah, macam-macam alasan yang kita keluarkan, yang kita mungkin terhalang banyak halangan. Tapi ada orang yang dia usaha, dia mandi, dia bersihkan diri dia ambil wuduk. Okay, ulama kata pada tiap-tiap air yang mengalir, kan, yang menitis, yang mengenai wajahnya, anggota tubuh dia, anggota wuduk dia, pada tiap-tiap itu Allah ampunkan dia insya-Allah, dan Allah angkat darjat dia. Kan? Lepas tu amalan kedua kata Nabi, wa kasratul huta ilal masjid, orang yang memperbanyakkan langkahnya ke rumah Allah Ta'ala. Apa jua caralah, kan? Sama ada dia berjalan kaki, dia naik kenderaan, motor, kereta, dia pergi ke masjid, apa jua yang dia usahakan. Daripada jaraknya, daripada ukuran rumah ke rumah Allah Ta'ala, daripada rumah dia ke rumah Allah Ta'ala, di situlah dihitung kebaikan yang besar ke atas diri dia. Kan? Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian, jadi besar pahalanya. Dan yang ketiganya, dalam hadis tu Nabi kata, wantizaru salah ba'da salah. Orang yang menanti masuknya waktu setelah habisnya waktu, ataupun dia menanti waktu solat mengikut waktu solat. Jadi paling kurang subuh ni kita dah hadir awal, kita boleh solat sunat fajar, kita menanti masuknya solat subuh, untuk dilakukan secara jemaah. Okay, pada tiap-tiap penantian itu Allah beri dia kebaikan, Allah ampunkan dia insya-Allah, dan Allah angkat darjatnya di sisi Allah. Dan Nabi tutup kalimah tu dengan perkataan fadzalika ribat, fadzalika ribat.
fadzalika ribat. Sesungguhnya ini adalah benteng pertahanan dan kubu. Tuan-tuan, bayangkan satu hadis Nabi bagi 3 amalan yang dilakukan secara serentak. Sempurnakan wuduk, kemudian memperbanyakkan langkah ke rumah Allah Ta'ala, dan yang ketiganya menanti waktu semayang ataupun menanti waktu solat. Semuanya pahala insya-Allah. Jadi hadirin mukminin, ini di antara kebaikan. Okey, yang seterusnya, biasa kita lepas daripada kita solat subuh, maka antara amalan yang lainnya yang disebut membaca Sayyidul Istighfar. Kan? Sayyidul Istighfar. Ada orang baca ringkas lah, kan? Baca ringkas. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh, tak ada masalah. Cuma Sayyidul Istighfar ni istighfar yang utama. Kan? Kalau kita baca daripada hadis yang disebut oleh Syaddad bin Aus dan juga beberapa sahabat lain, dia kata barang siapa yang baca dia di waktu pagi, dan kalaulah ditakdirkan dia mati pada waktu petang, Allah catatkan dia sebagai ahli syurga. Kalau dia baca di waktu petang, sehinggalah pada esok harinya dia meninggal dunia pada pagi ataupun pada malam hari, Allah catatkan juga kebaikan atas diri dia, dan dia juga dicatat sebagai namanya sebagai ahli syurga. Apa dia disebut Sayyidul Istighfar? Benda yang disebut dengan perkataan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', a'udzubika min syarri ma sana', abu'u laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini di antara kalimah istighfar yang sangat hebat, yang sangat baik. Jadi kalau kita lepas daripada kita bagi salam, maka lazimilah membaca kalimah-kalimah Sayyidul Istighfar ni, insya-Allah. Kan? Jadi barang siapa yang dia seringkali baca maksurat pagi dan petang, yang saya disebutkan bacaan-bacaan ni semuanya ada, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, dan disebut dalam nota di bawah tu, sesiapa yang membaca dia dengan penuh keyakinan ketika waktu petang, kemudian dia mati pada malam tu, maka dia akan mendapat syurga. Dan demikian juga kalau dia baca di waktu pagi. Kan, kalau dia mati di antara tengah hari ke waktu petang, juga dicatatkan sebagai ahli syurga, insya-Allah. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari. Okey, yang seterusnya zikir yang utama. Okey, selepas daripada kita bagi salam, solat subuh, jangan dirungkai kaki ya. Kenapa saya sebut amalan-amalan ni, tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita ambil remeh lah, sedangkan di sana nampak walaupun dia ringkas, tapi amalan ni hebat. Lepas sama ada kita duduk iftirash, ni macam kita duduk antara 2 sujud, ataupun kita duduk tahiyat awal, ataupun kita tahiyat akhir. Kalau biasa tahiyat akhir ni kita duduk tawarruk, iaitu duduk di tahiyat akhir. Jangan kita bercakap-cakap sehingga kita membaca zikir ni. Apa zikir tu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca zikir ni 10 kali sesudah daripada solat maghrib dan di solat subuh. Apa zikir tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ni dalam keadaan kaki dia masih tak beralih, kaki dia masih tak berubah. Dia baca 10 kali. Lepas dia baca istighfar tadi, dia baca zikir la ilaha illallah, masih dalam keadaan kakinya tidak beralih, ataupun dia tidak berganjak meninggalkan tempat solat dia, ataupun dia berpindah, maka ditulis, disebut dia, maka akan dicatat baginya ganjaran untuk setiap kali bacaan 10 pahala, 10 kebajikan, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 darjat, dan di samping itu menjadi pelindung diri dia daripada syaitan, maka akan jadi benteng atas diri dia. Dia, tuan-tuan, ini di antara amalan-amalan yang hebat. Baca subuh 10 kali, maghrib 10 kali, kan? Dan juga amalan ni juga kalau kita terjaga malam lah, amalan antara amalan yang disebut oleh Nabi, kalau kita berjaga malam, kita tak boleh tidur pun baca zikir ni. Nabi kata sebut paling kurang 10 kalimah. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ditutup dengan doa Allahumma ghfirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Kata kita pun baca dengan penuh keyakinan. Ulama kata sepanjang malam tu Allah ampunkan dia selagi dia tidak melakukan dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Ini di antara amalan hebat. Amalan yang lain, lepas kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Dalam keadaan kaki kita ni masih jangan berganjak lagi, kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajri minan nar, ataupun dengan perkataan Allahumma ajir minan nar, iaitu kita baca, maka disebut siapa yang selesai daripada solat subuh ataupun maghrib, lalu dia baca ya Allah lindungi kami, lindungi kami, Allahumma ajri minan nar pun boleh, Allahumma ajir, ataupun Allahumma ajirna minan nar pun boleh, tak ada masalah, dua-dua boleh, maka dibaca 7 kali. Sebab 7 kali ni dinisbahkan atas pintu neraka ni ada 7. Maka Allah bagi dia perlindungan daripada api neraka. Yang ulama kata gini, benda neraka ni benda yang kita tak boleh minta perlindungan kecuali di sisi Allah Ta'ala. Orang tak boleh jauhkan kita daripada azab api neraka kecuali Allah Ta'ala. Ini di antara kaifiat dia lah, kelebihan dia. Dan yang seterusnya, ini di antara doa-doa terbaik lah saya kongsikan secara ringkas. Doa di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu, apa dia? Pertama sekali, ilman nafi'ah, ilmu yang ada manfaat. Ilmu ni banyak tuan-tuan, yang cuma kita harapkan di sisi Tuhan ilmu yang ada manfaat kepada diri kita untuk kita beramal. Ringkas lah, ini kita kuliah pun ringkas, tak panjang, walaupun tak banyak kita dapat, tapi yang kita harapkan bermanfaat. Manfaat ni bukan sekadar kita dengar, bukan sekadar kita ambil tahu, tapi yang paling utama Allah bagi izin atas kita untuk beramal. Itu akan membuahkan hasil faedah dengan nama manfaat. Yang kedua pula, biasanya waktu pagi ni orang keluar daripada rumah dia dengan tujuan untuk dia pergi tuntut ilmu, untuk cari kebaikan. Budak-budak pergi sekolah, pelajar pergi menuntut ilmu. Kadang-kadang kita pun walaupun dah berusia ni, kita ada kuliah duha dan lain-lain kan, banyak ya. Dan juga kadang-kadang kita adalah rutin-rutin harian kita dengan makna ilmu. Jadi tuan-tuan, kita minta agar ilmu yang kita perolehi itu adalah ilmu yang ada manfaat. Yang kedua, warizqan tayyibah, rezeki yang terbaik. Terbaik dengan maksud rezeki itu datang daripada sumber yang baik dan diiktiraf halal, sumber dia halal, baik atas kita, yang bermanfaat atas kita. Dan juga wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kenapa tuan-tuan kita bimbang? Ada orang yang dia sangka-sangka dia buat baik, tapi di sisi Allah, Allah tak pandang pun amalan dia. Ini Allah pernah sebut dalam Quran kan. Allah kata dalam Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Siapa dia manusia yang dia ketika dia beramal dia rugi, kata Allah Ta'ala. Allah kata allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini dirakamkan Allah dalam surah Kahfi ayat ke-104 dengan 105. Orang yang dia beramal, dia kata apa? Dia pertama sekali Allah bagi dia nikmat umur, tapi dia sia-siakan umur dia. Kita bimbang umur kita panjang, tapi digunakan pada jalan yang tidak ada faedah. Yang keduanya, yang kita bimbang apa dia? Yang kita rasa-rasa kita buat benda baik dah, kita sangka kita buat benda banyak dah, benda elok, tapi di sisi Tuhan Allah tak pandang. Itu sebab kita minta wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima dan diridai. Dalam Quran pun ada diajar doa wa an amalan salihan tardahu, dan tunjukkan kami ya Allah amal salih yang engkau redha. Ini di antara doa. Dan yang keduanya doa pagi yang biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Disebut ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan juga denganmu juga. Apa maksud dia? Denganmu kami masuk waktu pagi, denganmu kami masuk waktu petang, dengan izin Allah. Tadi kita tidur malam tadi, kita pun tak tahu sama ada pagi tadi kita bangkar balik ke, kita bangun balik ataupun tidak, tapi izin Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita masuk waktu petang, sampai waktu petang sekalipun, alhamdulillah Allah beri kita peluang untuk beramal, dan juga Allah beri juga yang paling utama, kekal dalam iman dan istiqamah dengan kebaikan. Dan denganmu juga kami hidup, dan juga dengan izin Allah juga kita mati. Tuan-tuan, ulama kata gini, kadang-kadang kita risau benda yang
benda yang telah dijamin tak? Rezeki ni telah dijamin, tapi ramai orang risau. Ramai orang risau. Jodoh ni pun insya-Allah Allah jamin dah jodoh ni, insya-Allah Allah dah tulis dah jodoh. Tapi ramai yang risau. Ada anak dia umur 30 tak kahwin lagi pun dia risau. Risau tak ada masalah, tapi jangan sampai menghilangkan kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi ada benda yang pasti tapi orang tak peduli. Apa dia? Mati. Mati. Ni orang tak peduli. Jadi kita ingatlah mati dalam keadaan kita menyediakan bekalan dan persiapan untuk kita menghadapi mati. Yang seterusnya, dan kepadamulah kami kembali. Dan kita faham kepada Allah kita pulang. Jadi bila kita faham kita pulang kepada Allah Ta'ala, apa maksud dia? Jadi hendaklah kita mempersiapkan bekalan untuk kita kembali. Dan inilah orang yang disebut oleh Nabi, orang yang bijak, orang yang pandai. Yang seterusnya, ringkasnya, di antara zikir, ni zikir-zikir lah secara ringkas lah. Tapi zikir ni semua ada dalam maksurat. Tapi siapa yang baca maksurat pagi dan petang, insya-Allah dia baca sekali. Itu sebab saya galakkan diri saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kalau boleh ambil masa baca maksurat. Paling kurang baca surah pun tak apa, maksurat kecil. Baca sekali pun tak ada masalah. Sebab paling kurang kalau tak mampu kita buat semua, jangan tinggal semua. Okey, hadis ni cerita pasal beberapa zikir yang hebat lah. Zikir yang hebat. Satu zikir yang Nabi ajar kepada isterinya Juwairiyah Al-Harith. Satu hari Nabi keluar menuju untuk menunaikan solat subuh. Nabi keluar di sisinya sementara Juwairiyah ni masih berada di tempat solat dia. Dia duduk di tempat solat dia. Sampailah Nabi pulang ke rumah, masa tu dah masuk waktu duha. Nabi pergi keluar subuh, balik dah dekat duha dah. Lalu Nabi bertanya kepada dia, adakah kau tak meninggalkan tempat solat kau ni sejak tadi? Dan dia pun menjawab, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sejak berpisah denganmu tadi, sejak aku keluar tadi, kata Nabi SAW, aku membaca 4 kalimah yang utama. Dan kalimah ni samalah hebat dia, dan kalau ditimbang, kalau diimbang, sama dengan apa yang kau usahakan daripada subuh tadi sampai waktu ni. Apa yang disebut zikir tu adalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Apa maksud dia? Iaitu maha suci Allah lagi terpuji, iaitu Tuhan ni kita mengagungkan, mentauhidkan Allah pada kedudukan yang sangat hebat. Sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak redha dirinya, seberat arasnya, dan sebanyak bilangan kalimatnya. Jadi barang siapa yang melazimi zikir ni, insya-Allah Allah beri dia pahala yang sangat hebat, setanding dengan apa maknanya tadi, insya-Allah. Dan yang keduanya, zikir yang kita baca, kalau dibaca, insya-Allah Allah jamin kebaikan perlindungannya daripada pagi sampai petang. Sampai baca petang, Allah jamin daripada petang sampai esok hari. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu pun di bumi mahupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan siapa baca 3 kali menurut Imam Tirmizi, Abi Daud, Imam Ahmad dan lain-lain, siapa bacanya daripada Nabi SAW, dia akan terpelihara dan tidak akan ada sesuatu yang boleh membahayakan diri dia. Ini di antara zikir yang ringkas. Jadi tuan-tuan, kita lazimilah baca ni, insya-Allah. Dan yang terakhirnya saya nak sebut, jadi lepas kita sebelum kita meneruskan rutin hidup kita yang lainnya, tuan-tuan, ada orang dia zikir dengan dia baca Quran, ada orang dia banyak zikrullah yang lain-lain yang dia lazimi. Ada amalan yang juga amalan yang sangat penting, yang kalau boleh kita buat hari-hari, dimulakan pada waktu subuh, iaitu keutamaan sedekah selepas subuh. Itu sebab saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, bagi orang lelaki kalau dia hadir ke masjid, kalau boleh bawalah duit sikit, bawalah duit kalau dia mampulah, ataupun sebelum dia pergi kerja ke, dia kalau boleh berilah sedekah kepada anak dan isteri dia, belanja sekolah ke, apa lagi, belanja rumah ke dan lain-lain. Ataupun di rumah dia sendiri, bagi orang perempuan yang tak ada keutamaan, yang dia ni terlepas peluang untuk hadir ke masjid hari-hari dah, paling kurang di rumah dia buat tabungan subuh dia.
Dia kumpul. Mungkin pada satu ketika yang dia rasa perlu, dia boleh bagikan kepada orang yang memerlukan. Sebab ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi kata, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yunzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ketika hambanya berada pada pagi hari, pada setiap hari, iaitu di waktu pagi, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang turun dan seraya mereka berdoa. Ada dua malaikat turun dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang suka berinfak." Jadi orang dia berinfak di pagi hari, dia mula, insya-Allah orang suka infak di pagi hari ni, Allah malaikat doa untuk orang tu agar diberikan ganti yang hebat. Kan? Banyaklah ganti hebat ni tak? Kesihatan baik ke, dimudahkan urusan sepanjang hari ke, kan? Dipermudahkan urusan keluarga ke, didatangkan rezeki pada jalan yang tak diduga ke, banyak sekali. Yang keduanya, dan malaikat yang kedua juga berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi enggan bersedekah." Enggan orang, terutama orang yang enggan memberi nafkah. Beri nafkah ni maksud dia apa? Suami yang menahan belanja rumah tangganya, kan? Yang kedekut kepada anak dan isterinya dan lain-lain lah. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah datangkan kemurahan pada hati kita, mendatangkan kesungguhan pada diri kita untuk beramal. Tuan-tuan, saya nak sebut banyak lagi amalan-amalan subuh yang hebat, cuma sekadar ni dulu, sebab saya sekadar cerita yang ringkas-ringkas sahaja. Kalau boleh kita lakukan atas apa yang kita mampu, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.